Hai, Assalamualaikum semua. Khabar sihat ke? Cikgu harap kita semua sihat dan okey je. And cikgu harap lagi kita dapat jalani PDPR dengan baik, happy dan paling penting sekali jangan stres-stres. Okay. Baiklah, untuk hari ni kita masih lagi dalam bab 2. Iaitu tajuk faktor dan gandaan di bawah subtopik 2.1. Faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Baiklah, hari ni cikgu akan cover 2 standard pembelajaran. Okay, iaitu yang pertama, kita nak menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat, dan yang kedua, menentukan faktor sepunya terbesar ataupun cikgu akan sebut FSPB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Baiklah, untuk standard pembelajaran pertama, kita kena tahu apakah itu faktor sepunya. Apa faktor sepunya? Faktor sepunya adalah faktor yang sama untuk 2 atau lebih nombor bulat. Okey, kiranya faktor yang sama, nombor yang sama untuk 2 atau lebih nombor bulat. Okey. Kita tengok daripada contoh 1. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Untuk soalan tentukan sama ada suatu nombor tu adalah faktor sepunya bagi nombor tersebut, kita kena buat operasi bahagi. Jadi dalam soalan ni kita nak tentukan sama ada 6 tu faktor sepunya bagi 24 dan 36, kita kena bahagi 24 bahagi dengan 6 dapat 4. Kemudian 36 bahagikan dengan 6 dapat 6. Okay, jadi bila kita bahagi dua-dua ni, 24 dan 36 boleh dibahagi tepat dengan 6. Okay, kita tengok 24 bahagi 6 dapat 4 kan, sama dengan 4. 4 ni nombor bulat tepat, maksudnya dia boleh dibahagi tepat dengan 6. 36 bahagi 6 sama dengan 6. 6 pun nombor bulat tepat, maksudnya 36 boleh dibahagi tepat dengan 6. Jadi 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okay, kita tengok lagi contoh 2. Tentukan sama ada 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Ini pun soalan tentukan, jadi untuk soalan ni kita kena bahagi nombor tersebut dengan faktor sepunya yang diberi. Okey, kita bahagikan 30 bahagi 4 dapat 7.5. Kemudian 40 bahagi 4 dapat 10, 60 bahagi 4 dapat 15. Okey, 30 bahagi 4 ni kita dapat nombor perpuluhan. Kita tak dapat nombor bulat tepat. Jadi apa kita nak bagi tahu? 30 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Maka 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Walaupun 40 bahagi 4 ni dapat 10, nombor bulat tepat. 60 bahagi 4 pun dapat 15, pun nombor bulat tepat. Tapi sebabkan 30 bagi 4 ni dapat 7.5, bukan nombor bulat tepat, jadi kita tak bolehlah cakap 4 tu faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey, jadi kita kena bagi tahu maka 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey, contoh 3. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 12 dan 30. Okey, untuk soalan senaraikan, kita kena senaraikan satu-satulah faktor bagi 12 dan 30. Okey, faktor bagi 12 adalah dua nombor yang bila kita darab dapat 12. Faktor bagi 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Faktor bagi 30 pula ialah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Okey, macam mana kita nak tentukan faktor sepunya? Kita nak senaraikan faktor sepunya. Pertama sekali kita bulatkan dulu faktor yang sama. Faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi dua nombor kan. Jadi cara untuk kita senaraikan semua faktor sepunya, kita bulatkan dulu faktor yang sama antara dua nombor tu, antara 12 dan 30. Jadi antara 12 dan 30 ni faktor yang sama adalah 1, 2, 3,
dan 6. Yang lain semua dah berbeza kan? Yang ni 4, 12, yang ni 5, 10, 15, 30. Okey, jadi maka faktor sepunya bagi 12 dan 30 ialah 1, 2, 3 dan 6. Baiklah, boleh? Kalau boleh kita teruskan kepada contoh seterusnya. Contoh 4. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey, sama juga dengan contoh 3 tadi. Untuk senaraikan semua faktor sepunya, kita senaraikan dulu satu-satu faktor bagi 20, 44, 56 dan 64. Faktor bagi 20. Dua nombor yang bila didarab dapat 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Faktor bagi 44. Dua nombor bila didarab dapat 44 pula adalah 1, 2, 4, 11, 22 dan 44. Faktor bagi 56, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 dan 56. Faktor bagi 64, 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan 64. Jadi faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okay, kita tengoklah faktor yang sama antara 4 nombor ni. Nombor apa? 1 kan? Okay, semua ada 1. Okay, ini ada satu tips. 1 adalah faktor sepunya bagi semua nombor. Okay, sebab memang faktor bagi setiap nombor akan ada 1 kan? So faktor adalah faktor sepunya bagi semua nombor. Okay. Kemudian 2. Okey, jadi maka faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Okey, jelas tak untuk faktor sepunya, untuk nak menentukan dan menyenaraikan faktor sepunya ni? Cikgu harap semua jelas. Kalau ada yang tak faham, boleh terus tanya cikgu, okey? Okey, baiklah. Kita nak masuk kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu menentukan faktor sepunya terbesar bagi 2 atau 3 nombor bulat. Okey. Apakah faktor sepunya terbesar? Okey, tadi faktor sepunya. Yang ni faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar adalah faktor yang paling besar antara semua faktor sepunya bagi nombor bulat. Macam tadi kamu dah carikan faktor sepunya. Jadi nak tentukan faktor sepunya terbesar, kita tengok faktor sepunya yang paling besar. Okey. Kita tengok contoh, senang je. Okey, sebelum tu untuk tentukan faktor sepunya terbesar, kita ada 3 kaedah. Okay, kaedah pertama, kaedah menyenarai faktor sepunya. Kaedah pembahagian berulang dan kaedah pemfaktoran perdana. Okay, cikgu akan tunjukkan satu contoh menggunakan 3 kaedah ni. Okay, contoh 1. Tentukan faktor sepunya tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Okey. Untuk soalan macam ni, senang je. Kamu hanya perlu senaraikan faktor bagi 18 dan 24. Kemudian cari faktor sepunya. Kemudian tengok apa faktor sepunya terbesarnya. Okey. Okey, dengan kaedah menyenarai faktor sepunya, hanya perlu senaraikan faktor bagi 18. Kemudian senaraikan faktor bagi 24, faktor bagi 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor bagi 24 pula, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi, mana faktor sepunyanya adalah 1, 2, 3, 6. Okay? Okay, faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24 ialah 6. Sebab antara 4 faktor sepunya ni 6 adalah nilai yang paling besar. Okay. Baiklah, kita tengok pula dengan kaedah pembahagian berulang. Kalau tadi kaedah menyenarai faktor sepunya. Kali ini kaedah pembahagian berulang. Okay, pertama sekali untuk kaedah pembahagian berulang ni, cikgu masih gunakan contoh soalan tadi, iaitu 18 dan 24.
Okey, untuk langkah pertama kita bahagikan nombor yang diberi dengan faktor sepunya secara berturutan. Bahagikan nombor yang diberi, kalau macam contoh soalan contoh 1 tadi, soalan nombor yang diberi adalah 18 dengan 24. Bahagikan dengan faktor sepunya. Okey. 18 dengan 24, faktor sepunya bagi 18 dan 24. Macam biasa kita tahu 18 dan 24 ni nombor genap. Nombor genap telah ada dalam sifar 2. Jadi kita bahagikan dengan 2. Okey. 18 bahagi 2 akan dapat 9. 24 bahagi 2 dapat 12. Okey, 9 dengan 12 ni ada dalam sifar 2 tak? Tak ada kan? Okey, teruskan dengan faktor sepunya yang lain. 9 dengan 12 ni ada dalam sifar 3. Jadi kita bahagikan dengan 3. 9 bahagi 3 dapat 3. 12 bahagi 3 dapat 4. Okey. Kemudian, okey, dapat 3 dan 4. 3 dan 4 ni ada dalam satu sifar tak? Tak ada kan? Jadi kita boleh berhenti. Untuk kaedah pembahagian berulang, nak tentukan FSTB, pembahagian berulang ni terhenti apabila kita dapat nombor yang tak ada dalam satu sifar. Okey, jangan tertukar dengan kaedah pembahagian berulang pemfaktoran perdana. Kalau kaedah pembahagian berulang FSTB, nak tentukan FSTB, kita berhenti sehingga kita dapat nombor yang tak boleh dibahagi dengan satu nombor. Dia tak ada dalam satu sifar lah. 3, 4 ni ada sifar 1. Tapi sifar 1 kita tak kira. Okey. Kemudian langkah kedua, kita tentukan FSTB dengan mendarab semua pembahagi. Pembahagi yang mana? Pembahagi ni yang dekat luar, dekat kiri, dekat belah kiri ni. Belah dalam ni bukan belah luar. Okey, belah luar adalah pembahagi. Jadi darab semua pembahagi. Maka FSTB bagi 18 dan 24 ialah 2 darab 3 sama dengan 6. Maka FSTB bagi 18 dan 24 betul lah 26 tadi kan? Okey. Okey, kita tengok kaedah ketiga iaitu kaedah pemfaktoran perdana. Ini kamu dah belajar kan sebelum ni, hasil pembelajaran sebelum ni, kaedah cara mengungkapkan nombor dalam pemfaktoran perdana kan? Okey, baiklah, pertama cari pemfaktoran perdana bagi setiap nombor yang diberi. Okey, nak cari pemfaktoran perdana tu buat pembahagian berulang lah. Kalau kamu tak mahir lagi. Kalau dah mahir, boleh terus tulis ungkapan pemfaktoran perdana tu. Okay? Macam contoh soalan ni 18 dengan 24. Jadi kita cari pemfaktoran perdana bagi 18. Pemfaktoran perdana bagi 18 adalah 2 darab 3 darab 3. Kalau kamu tak mahir, kalau kamu tak faham, macam mana cikgu boleh dapat 2 darab 3 ni? Buat pembahagian berulang untuk okey, untuk pemfaktoran perdana. Pembahagian berulang untuk pemfaktoran perdana, kita kena darabkan 18 ni dengan nombor perdana kan, nombor perdana terkecil. Okay, kalau 18 nombor perdana terkecil 2 lah kan? Boleh bahagi dengan 2 kan? 18 bahagi 2 kita dapat 9. 9 kita boleh bahagi dengan 2 tak? Tak boleh. Okay, so teruskan dengan nombor perdana terkecil. Seterusnya 3 kan? Okey, 9 boleh bahagi 3. Bahagikan dengan 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Kemudian 3 bahagikan lagi dengan 3. Dapat 1. Okey, bila dah dapat 1 dah boleh berhenti. Jadi pemfaktoran perdana bagi 18 adalah darabkan pembahagi ni. Maksud cikgu pemfaktoran perdana bagi 18 adalah pembahagi dekat luar ni. Okey, jadi darablah 2 darab 3 darab 3. Sama juga dengan 24. Buat kaedah yang sama. Kalau kamu masih tak mahir lagi untuk nak terus senaraikan macam ni, boleh buat pembahagian berulang dulu. Kemudian okey, untuk yang ni cikgu dapat 24 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, step kedua, langkah kedua, kemudian tentukan FSTB dengan mendarab semua faktor perdana sepunya.
Okay, faktor perdana sepunya ni adalah 2 dan ini 2 dan 3. Ni adalah faktor perdana sepunya bagi 18 dan 24. Jadi FSTB bagi 18 dan 24 ialah 2 darab 3 sama dengan 6. 6 lah faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Okey. Okey. Settle. Kalau kamu tak jelas ataupun kurang faham ataupun masih confused di mana-mana, boleh terus tanya cikgu dekat grup WhatsApp. Kalau malu boleh PM ataupun boleh terus tanya dekat grup lah. Okey. Kalau dah faham, boleh teruskan dengan kerja rumah. Boleh tengok buku teks muka surat 36. Buku teks muka surat 36. Buku teks muka surat 36. Latih diri 2.1C. Nombor 1 jawab A, B, C. Nombor 2 jawab A, B, G. Dan latih diri 2.1D. Nombor 1 jawab A, B, E, F. Okey. Cikgu nak kamu buat dalam buku tulis matematik 2. Sebab sekarang kita sedang belajar bab 2. Jadi buat dalam buku tulis matematik 2. Okey. Kemudian cikgu akan semak ni besok hari Khamis. Okey. Boleh ya? Ingat buat kerja sekolah yang cikgu bagi ni. Tak faham boleh tanya. Cikgu tak marah. Practice makes perfect lah. Kalau tak practice memang takkan faham. Okey. Boleh? Buat ya. Salah pun tak apa. Cikgu tak marah. Yang penting buat. Sebelum cikgu akhiri video cikgu ni, cikgu nak share satu quotes ataupun kata-kata hikmah. Okay, education is not a few years learning process. It's a lifelong till the end of life process. Daripada Shivani Agarwal. Okay. Maksud dia adalah pendidikan, pembelajaran ni, dia bukannya kalau kamu dalam konteks belajar sekolah, dia tak terhenti sampai kamu habis sekolah. Kamu akan terus belajar sepanjang hayat sehingga end of life. Maksudnya sehingga kamu mati, meninggal. Okay? Jadi jangan pernah penat untuk belajar, jangan menyerah, jangan pernah penat untuk menuntut ilmu. Okay, sebab kalau kamu tak tahan penatnya, lelahnya belajar, menuntut ilmu ni, kamu kena menanggung beritnya kebodohan. Jadi kita tak nak lah ya. So teruskan berjihad, teruskan belajar. InsyaAllah orang yang berilmu ni martabat dia akan dijunjung. Yeah? Sekian itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Bye.